نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء مرضات الله بوجهه بقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أصلح من لسانه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan memulakan dengan al-ifadah. Masih lagi kita berbincangan al-kalam, al-ifadah kemudian qasad. InsyaAllah kita akan bincang tentang al-ifadah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan bagi mudahkan dan bagi faham. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-ifadah مصدر أفاد والمراد بها إفهام معنى من اللفظ يحسن السكوت عليه من المتكلم أو من السامع أو من كل منهما، فخرج بذلك المفردات كلها نحو محمد وإبراهيم وكتب ومن، والمركبات التي لا تفيد الفائدة المذكورة لكونها غير مشتملة على إسناد كغلام زيد ودار الأمير، والمركبات الإسنادية التي لا تفيد إما لكونها ناقصة نحو إن قام زيد، أو لكون مضمونها معلومة الثبوت أو الانتفاء بالضرورة. فالأول نحو الجزء أقل من الكل، والثاني نحو الكل أقل من الجزء، فالمتكلم بمثل هذا لم يفيد السامع شيئا. Baik. Mal ifadah. Ma huwa al-ifadah? Al-ifadah bermula lafaz ifadah masdar kan? Afada yufidu ifadatan min babi if'al. Al-ifada masdaru afada. Bermula ifada ini masdar bagi afada. Yani afada yufidu ini fa'il. Masdar daripada afada ialah al-ifada. Wal muradu biha, what is the intended? Apa meaning maksud di sini? Wal muradu biha, yang dimaksudkan dengan ifada di sini, ifhamu ma'na minal lafzi, memahami makna minal lafzi, daripada lafaz, yahsunu sukutu alaihi, yang elok diamnya ke atasnya, ke atas lafaz. Minal mutakallimi, yang elok diam tu daripada mutakallim, au minas sami'i, ataupun daripada sami', ataupun au min kullim minhuma, ataupun daripada tiap-tiap kedua-duanya. Mufid ialah barang yang memberi faedah yang sempurna. Yahsunu sukutu minal mutakallim, mutakallim elok diamnya, maksudnya habis cakapan mutakallim tu. Kemudian dan juga sami', orang yang dengar. Kita bagi contoh qama zaidun, ataupun contoh bagi mubtada khabar zaidun qaimun. Maka tiap-tiap daripada kedua-duanya memberi faedah yahsunu sukutu alaiha, yang elok diam ke atasnya daripada mutakallim dan juga sami'. Di sini faedah yang sempurna tu apa dia?
Contoh, sedang saya mutakallim, saya kata qama Zaidun. Saya mutakallim, depan saya ada seorang kawan. Okey, kita bagi dia dengar. Dia sami', orang yang dengar. Saya the one who speaker, saya mutakallim. The one who hear, listen, sami'. Jadi saya kata qama Zaidun. Zaid telah berdiri ataupun telah berdiri oleh Zaid. Jadi saya nak beritahu qiyam Zaid itu. Saya nak beritahu al-ikhbar bi qiyam Zaid. Saya nak beritahu Zaid itu berdiri. Saya nak beritahu kepada orang yang dengar tu. Jadi saya kata qama Zaidun. Kemudian saya diam, elok. Sami' pun dengar. Lepas dia dengar, dia tak perlu kepada sesuatu yang lain untuk memahamkan dia. Maksudnya bila kata qama Zaidun ataupun Zaidun qa'imun atau akala Zaidun kharaja Zaidun, sami' dengar, kemudian dia dengar, terus dia faham. Apabila sami' tu dengar, la yantadiru syai'an akhar yatawaqqafu alaihi tamamul kalam, dan dia tak payah menunggu akan sesuatu yang lain yang tergantung ke atas sesuatu yang lain itu tamamul kalam, menyempurnakan kalam. Qama Zaidun, berhenti saya memang elok, diam saya memang eloknya, saya habiskan kalam itu memang seelok-eloknya. Sami' the one who listen ataupun the one who hear, orang yang mendengar tu, apabila dia dengar qama Zaidun tu, dia automatik dia faham. Maksudnya dia tak perlu nak tengok perkataan yang lain, ataupun dia tak perlu tunggu saya nak sebut lagi suatu perkataan yang lain untuk memahami yang qama Zaidun tu. Jadi inilah kata mufid afada ta'imah faidatan ta'amma yahsunu sukut 'alaiha minal mutakallim. Saya yang mutakallim. Jadi kita faham bahawa mufid ialah barang yang memberi faedah yang sempurna apabila orang yang mendengar tu, apabila orang yang bercakap tu habis cakapnya, dia diam elok-eloknya, kemudian orang yang mendengar tu dia faham apa yang sebut oleh mutakallim, maka itulah panggil mufidah. Itu panggil afada, yang panggil ifadah. Itu panggil ifadah. Bila kata mutakallim atau minas sami' atau min kulli minhuma, jadi kita di sini kita consider yang elok diam tu, yahsunu sukutu tu, daripada mutakallim ke, daripada sami' ke, daripada atau kedua-dua sekali. Di sini ulama nahwu has differ. Di sini ada ikhtilaf sedikit. Kita i'tibar kalam mutakallim tu kah, yahsunu sukutu tu kita letak atas mutakallim kah atau atas orang yang sami', orang yang dengar, ataupun daripada kedua-duanya. Di sini ikhtalafa an-nuhatu fi man yu'tabaru husnu sukutihi dalilan 'ala al-ifada. Di sini ulama nahwu differ. Di sini ada perbeza pendapat, ada ikhtilaf. Sama ada kita consider yang elok diam tu ke atas mutakallim ataupun orang yang mendengar, ataupun daripada kedua-duanya. Di sini ada 3 pendapat. Dalam 3 pendapat ini bukan pendapatnya semua sahih ataupun bukan semua yang sama-sama korek, sama-sama asah. Dia ada asah, dia ada marjuh lah, kan? Tapi dalam 3 pendapat ini, asahhu hadhil aqwal awwaluha. Di sini in this opinion most correct the first one. Yang betul, yang correct sangat, yang kata asah view ialah first one tu ialah mutakallim. Yahsunu sukutu tu kita letak ke atas mutakallim, ataupun kita katakan kita i'tibar, kita consider ke atas mutakallim. Kerana apa? What is the reason? The reason is that li'annahum ittafaqu, kerana mereka itu ittafaqu, they are agree ala anna takallum
sifatal mutakallim. Bahwasanya sifat takallum ataupun kata takallum ini sifat bagi mutakallim. Wa ala anna sukut khilafu takallum, dan diam itu dia bersalahan takallum. Fayanbaghi an yakuna sukut sifata man takallum sifatuhu, maka sepatutnya sewajarnya bahawa diam itu sifat manit takallum, orang yang bercakap, sifatuhu, sifatnya. Yang manit takallum tu siapa? Wahuwal mutakallim, dia tu orang yang speaker. Nak cerita sini, di sini kata yahsunu sukutu tu kita letak ke atas mutakallim ataupun orang yang mendengar ataupun kedua-duanya. Asah view kata, pendapat yang sahih, pendapat yang asah kata kita letakkan yahsunu sukutu tu ke atas mutakallim. Kenapa? Sebab orang yang bercakap tu dia ada sifat takallum. Dia ada sifat takallum, tapi orang yang mendengar itu dalam keadaan dia dengar. Dia kata sami', di sini ada sedikit contrary, ada contradiction sikit. Orang yang bercakap dia ada sifat takallum, dia memiliki sifat takallum. Apabila dia memiliki sifat takallum, maka dia ni kata mutakallim, dia yang mampu cakap dengan sifat dia. Contoh, saya sedang mutakallim, contoh. Jadi saya ada sifat takallum, sebab itulah saya boleh cakap. Tapi orang yang dengar biasanya kadang-kadang dia tak ada sifat takallum. Dia orang yang dengar semua yang ini tak sepatutnya dia kena ada sifat takallum. Orang yang bisu pun dia dengar. Walaupun dia ada banyak tak dengar, tapi dia tengok isyarat, benda lain. Tapi orang yang mutakallim memang dia ada sifat takallum. Sebab itulah kita panggil mutakallim, the one who speaker, the one who is speaking. Jadi kita letak yahsunu sukut ini ke atas orang yang bercakap. Itu asah view. Sebab apa? Sebab dia mana-mana orang yang ada, mana-mana orang yang bercakap, mestilah dia ada sifat takallum. Jadi kita letak sebab apa di sini kata faqila, dalam ikhtilaf ini kata faqila al-mutakallim. Al-mutakallim wa qila as-sami' wa qila kullu minhuma. Samsid mutakallim, samsid sami', samsid kedua-duanya. Jadi kita faham kan? Jadi fa kharaja bidzalika al-mufradat, sambung ibarat sikit, fa kharaja bidzalika al-mufradat kulluha, maka terkeluarlah dengan demikian al-mufradat kulluha, segala mufradat. Seperti Muhammad terkeluar, Ibrahim terkeluar, wa kataba terkeluar, wa min terkeluar. Wal murakkabatu allati la tufidul fa'idah, dan juga murakkabat yang tidak memberi faedah, yang tersebut itu karena apa? Likauniha ghaira mustamilatin ala isnad, karena tiadalah merangkumi ke atas isnad. Karena apa? Karena tidak memiliki, tidak merangkumi ke atas isnad. Seperti Ghulamu Zaidin, seperti Ghulamu Zaidin wa Daril Amir. Jadi ini panggil mudhafun ilaih, murakkab idhafi. Jadi murakkab idhafi ini dia tak panggil apa? Tak panggil tak panggil apa? Tak panggil mufida al-mazkura, murakkab yang mufid. Kenapa? Kita tahu murakkab yang mufid bahwasanya dia kalau jumlah fi'liyah kena ada fa'il, kalau la fa'il lazim, kalau la fa'il mutaaddi dia kena ada fa'il dan juga fa'il dan juga maf'ulun bihi. Kalau la jumlah ismiyah kena ada mubtada dan khabar, musnad ilaih. Di sini cuma ada isnad. Bila ada isnad, contoh musnad ada, musnad ilaih tak ada, ataupun musnad ilaih ada, musnad tak ada. Jadi jumlah ini kita tak dikira sebagai
jumlah yang mufidah. Jumlah yang mufidah ini dia memberi faedah yang sempurna. Jadi di sini terkeluarlah mufradat, terkeluarlah murakkabat yang tak memberi faedah. Karena apa? Karena tak merangkumi ke atas isnad. Dan juga murakkabatul isnadiyah allati la tufidu, dan juga murakkab isnad yang mana tidak memberi faedah. Imma likauniha naqisatan, sama ada karena keadaannya naqis. Imma harfu tafsil, bukan harfu tafsil. Ini nak menerangkan likauniha karena keadaannya. Kaun ini panggil kana yakunu kaunun ini af'al naqisa. Jadi dia ada isim, dia ada khabar. Yarfa'ul isim wa yansibul khabar. Kana yakunu ini panggil af'al naqisa. Dia merfa'kan isim dan mengkhabarkan nasab. Likauniha ha tu panggil ismu kana, ismu kaun. Naqisatan tu panggil khabar bagi kana. Imma likauniha naqisatan, sama ada kalanya keadaan itu murakkabatul isnadiyah yang tak memberi faedah ini naqisatan, karena naqis maksudnya tak perfect, ataupun kita panggil discreasing, ataupun ada defect. Seperti in qama zaidun ini murakkabat tapi tak memberi faedah. In qama zaidun, jika Zaid itu berdiri, bila kata Zaid itu berdiri kita tak fahamlah sebab apa? Di sini ada ini panggil in huruf syarat. Bila kata huruf syarat dia akan ada jawab syarat. Bila jawab syarat tidak, kita tak fahamlah sebab ini panggil huruf syarat, dia akan ada jawab syarat. In qama Zaidun, jadi tak faham sebab apa? Jawab syarat tak ada. Jadi naqis. Bila kata jawab syarat tak ada, jadi jumlah tu naqis. Ataupun keadaan mazmuniha ma'lumah thubuti, akan ketahui sebutan awil intifa bid-darurah, ataupun ternafi dengan darurah. Fal awal, maka yang pertama itu panggil al-juz'u aqallu minal kull. Juz'u itu aqal, kurang daripada kull. Wasani, kedua, al-kull aqallu minal juz'u. Kull ini kurang daripada juz'u, tapi al-juz'u aqallu minal kull. Juz'u itu kurang daripada kull. Ini tidak ada ikhtilaf. Saya tak silap, tidak ada ikhtilaf. Memanglah juz'u bahagian-bahagian ataupun part-part itu, contoh tangan, jari, mata, ini satu-satu juz'u daripada body. Body itu kita kira sebagai kull, whole body. Jadi juz'u tangan tu kurang daripada whole body. Memanglah whole body. Kalau kita katakan tangan ini ataupun kita kata whole body ini dia kurang daripada tangan, jadi dia panggil dia ada ikhtilaf sedikitlah. Fal mutakallim bimithli hadha, maka bermula mutakallim seumpama ini lam yufidis sami'a, tak memberi faedah. Bila kata mufid, jadi al-murakkab ghairul mufid terkeluar. Murakkab tapi dia tak bagi faedah, jadi kalam itu terkeluar. Contoh gulamu Zaidin tadi itu. Kenapa dia terkeluar? Sebab min ghairi isnadi syai'in ilaihi. Sebab apa? Sebab dia tak isnadkan sesuatu kepadanya. Dan wa in qama Zaidun, yang contoh wa in qama Zaidun tu dia ada tawakuf. Dia kata sempurna faedah tu dia ada tergantung. Dia tergantung ke atas menyebut jawab syarat. Wa in qama Zaidun tu, in tu panggil in harfu syartin, qama fi'al madhi, Zaidun fa'il. Jadi qama Zaidun tu fi'al fa'al, jumlah fi'liyah, syarat in, syaratul li'in. Jadi jawab syarat tak ada. Bila tak ada, jadi sempurna faedah tu tak dapat. Sempurna faedah tu tergantung ke atas menyebut jawab syarat. Kenapa? Kalau wa in qama Zaidun ini tak dipanggil, ataupun ghulamu Zaidin, dua sentence ini tak dipanggil kalam di sisi ulama nahwu.
Bila kata mufid, dia terkeluar muhmal. Muhmal, benda yang tak memberi faedah. Muhmal ataupun muhmal, benda yang sia-sia, ataupun kata benda yang tak memberi faedah. Faedah yahsunu sukutu 'alaiha. Dan juga bila kata mufid, dia terkeluar kalimah dan juga sebahagian kalim. Bila kata mufid, ini kena faham ya? Bila kata mufid, terkeluar muhmal, terkeluar kalimah, terkeluar kalim. Apa kalimah? Kalimah kita tahu. Kalim ini dia kalam, sentence yang tersusun daripada 3 kalimat ataupun lebih. Tapi walam yahsuni sukut alai, tapi tak memberi faedah yang sempurna. Kita fahamkan kalim. Dia ada satu kalimah, satu kalam, ada kalim. Bila kata kalim pun ada memberi faedah yang sempurna, ada tak memberi faedah yang sempurna. Jadi kalim ini, perkataan kalim, dia kalam yang tersusun, kalimah yang tersusun daripada 3 kalimat ataupun lebih daripada 3 kalimat. Contoh, in qama zaidun. In qama zaidun ini, in 1, qama 2, zaidun 3. Jadi 3 kalimat. Jadi ini bila kita boleh panggil kalim. Tapi kita tak boleh panggil kalimah mufidah. Sebab apa? Sini tak disebut jawabus syart. Jadi memberi faedah yang sempurna tu tergantung ke atas jawabus syart. Ke atas menyebut jawabus syart. Inilah panggil mufid. Wallahu a'lam. Apa yang kita belajar tentang ifadah ini, Allah memberi faham kepada semua yang ikut kelas ini dan juga kepada saya. Kalau yang baik daripada saya, yang tak betul, yang baik daripada Allah, yang tak betul, yang salah itu daripada kelemahan saya. Jadi mudah-mudahan Allah bagi fahamlah semua. Wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan jumpa next class.